Alright class, we continue our lesson, this video for part 2. Okay, the next slide, we object without parameter. Kita nak mengetahui ada sesuatu objek yang dia tak ada parameter. Okay, let's say macam tadi, previously kamu ada satu parameter time, right? Okay, here time. Okay, this parameter actually can be object. Dia boleh duduk di sebagai objek. Okay, tapi dia ada kawan-kawan dia yang sama macam dia. Tak perlu, bila dia dah jadi objek, dia tak perlu ada parameter dekat depan. So macam Sir explain tadi, variable mesti ada at least 2 words. Okay, but for this object, the first one is time, second one is day, month, year and date. They can stand alone. Dia boleh tanpa ada parameter dekat depan dia. Alright, example, type of time. Mana ada type of time? Maksudnya jenis masa. Ada ke jenis masa? Jenis hari ada ke? Type of day, type of month, type of date, type of year. Tak logik kan? So dekat situ, this object can stand alone without parameter. Tapi with condition, this object as this word as an object, not a parameter. Kalau dia jadi parameter, ada objek dekat depan. Boleh faham? Okay, itu different dia. Alright. Okay, next we go to the example, how to writing variable. Alright. Okay, macam saya explain tadi, kamu kena sentiasa ingat, please remember this one, parameter and object mesti at least 2 words. Okay, for English ada of dekat tengah-tengah dia. Alright. Okay, kita look at this example. Example number 1. Ni apa ni? Hen kan? Dalam bahasa Inggeris, hen. Ataupun ayam betina kan? Okay. Ayam ni sama je gambar dia. Tapi apa perbezaan dia? The different is, yang different tu lah adalah parameter dia. Alright? Different dia dari in term of size. Okay, so parameter dia size. Alright? And then object dia apa? Hen lah tadi tu lah. Size of hen. Okay? Macam tu je. Size of hen. Okay? Yang kamu kena kenal pasti adalah size of, dia punya parameter dia. Iaitu size. Alright. Okay, next. Example 2. Mango, 250 gram. Mango again, 300 gram. So, when they come out with this number, so kita dah tahu dah what is the suitable parameter here. Okay, so kalau disebut gram, that mean in term of mass lah parameter dia. Yang suitable parameter dia adalah mass, ataupun weight, berat kan. Mass of mango. Nampak tak? Mesti ada at least 2 words here. Tapi in English mesti ada perkataan of lah. So dia di 3 lah. Of. Tapi saya tak ambil of ni sebagai perkara important lah. Maksudnya kalau katakan kamu tertinggal of ni, mass mango kamu jawab. Contoh kan. Consider betul lagi lah. Alright. Okay. Yang mesti ada parameter and then object. Mesti at least 2 words. Alright. Example 3. Okay. Ball, soccer ball and then rugby ball. Alright. The suitable parameter here is the first one maybe type. And then type kan. Type bola, jenis bola. Satu untuk bola sepak. Satu untuk rugby kan. Type lah tu. Okay. The second one is shape. This one sphere. This one oval, right?
Alright. So, the parameter boleh jadi dua lah. Shape or type. Okay, objek dia, dua-dua ni apa? Ball. Alright. Sama. Ball lah kan? Ball. Walaupun dia lonjong, walaupun dia oval, tapi dia tetap juga bola. Yang ni pun dia sfera, tapi dia tetap juga bola. Alright. Cuma parameter dia je ada dua dekat sini. So dalam satu soalan kadang-kadang sebab tu soalan boleh tanya tiga benda serentak. Dia boleh tanya manipulate variable, dia boleh tanya responding variable, and then dia boleh tanya constant variable at the same time. Berdasarkan data ataupun picture. Alright. Okay, how to identify variable from table and graph? This one is easy, sangat mudah. Tapi kena tahu cara. Alright? Okay, example 1. We have table here. Okay, size of sponge. And then volume of water left in the beaker. Okay, untuk identify variable from table and graph ni, untuk manipulate variable and responding variable sangat mudah. Cuma yang kamu kena cari sikit adalah constant variable. Itu ada biasanya di dalam maklumat dalam soalan. Alright? Information from the question lah. Kamu baca, read carefully dia punya question, and then kamu boleh identify apa constant variable dia. Alright? Okay, tapi dekat table tu, kalau dia dah bagi table, yang itu senang. So easy. Alright? How to identify? So we look from left to right. Left to right. Left here to right. Pergi ke sini. Daripada kiri ke kanan. Macam ni. Alright? Okay, daripada kiri ke kanan. So, yang kiri tu biasanya dia akan letak manipulate variable. And then, kanan tu on the right side, dia akan letak responding variable. Faham? Senang je kan? Daripada kiri ke kanan. Left to right. Okay. Ini kalau table tu menegak dia dalam bentuk menegak alright. Okay, let's say table tu dalam bentuk melintang. Macam ni, example tu. Ni melintang ni, table ni. How to identify? Okay, kita lihat from top to bottom. Top to bottom. Normally, top is manipulate variable, and then bottom is responding variable. Macam ni. Top to bottom. Daripada atas ke bawah. Atas dia adalah manipulate variable, and then dia punya bawah dia punya bahagian bawah dia adalah responding variable. Senang kan? Senang, memang senang. Kalau jadual, graph memang senang. Okay, kita tengok graph pula. Example 3, graph. Alright. Yang ini kita tengok dia punya axis. Look at the axis. The first one, we look at the axis melintang, apa yang panggil dalam bahasa Inggeris, saya pun tak ingat lah. Paksi melintang. Ni paksi melintang ni. Tengok dulu daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. Macam ni. So, kita akan jumpa sini. Paksi ni. Dia punya, apa yang diterangkan dekat paksi ni kan? Hari. Okay, hari. So, days. So, sini adalah manipulate variable. Alright? Okay, boleh faham? Okay, macam saya cakap tadi, kalau dia hari ataupun days, dia sebagai objek, dia tak perlukan parameter pun. Tengok days here. Dia satu perkataan je kan. Dia saja dia dah boleh stand alone. Okay, ni contoh yang saya cakap tadi tu Alright, and then kita dah tengok paksi melintang, kita tengok paksi menegak pula. Tapi daripada bawah ke atas, from bottom to top. Macam ni. So yang ini dah tahu-tahulah kalau ini manipulate variable, yang melintang ni manipulate variable, yang ini confirm lah responding variable. Size of the moon. Nampak tak? Mesti ada lebih daripada dua perkataan. Size of the moon. Size ni refer to parameter, moon to object. Alright? Okay.
Ini kalau dalam bentuk table and graph. Alright, kita look at the example of question. Question 1. Question 1. Table shows time taken by car toys to arrive at certain distance while passing different type of surface. Apa dia cakap? Jadual menunjukkan masa yang diambil oleh kereta mainan untuk sampai pada jarak tertentu. Certain distance ni jarak tertentu. Semasa while passing different semasa melepasi ataupun melalui different type of surface, jenis permukaan yang berbeza. So perkataan berbeza ni dah bagi tahu dah. Kalau different, that's mean manipulate variable. Manipulate variable. So dah tahu dah lah. Dia punya manipulate variable dia apa dia? Type of surface lah. Dekat sini. So tapi sebabkan dia bagi jadual, dia bagi table. Table ni melintang. Ingat balik yang saya cakap. Lihat daripada look at the from top to bottom. Kalau jadual melintang top to bottom, daripada atas ke bawah. So yang atas ni apa dia? Adalah manipulate variable. Sama kan? Macam saya cakap tadi kan? Manipulate variable, type of surface. Okay? And then dia punya responding variable bawah dia lah. Kalau dah top dia adalah manipulate variable, bawah dia adalah time taken by car toys. Time taken ni kena tambah sikit. By car toys. Masa yang diambil. Siapa yang ambil masa tu? Car toys. Masa yang diambil oleh kereta mainan. Yang ini adalah merujuk refer to responding variable. Okay, how about constant variable? Dalam ni ada info dia bagi tahu. Table shows time taken by car toys to arrive at certain distance. Certain distance ni, distance tu, jarak tu dia dah tentukan. Dia dah tetapkan sama. Kereta P lalu jarak yang sama, Q lalu jarak yang sama, R pun lalu jarak yang sama. So maksudnya katakan dia letak dalam situ 2 meter kereta mainan Kereta mainan tu dia letak jarak, setiap kereta mainan tu perlu lalu 2 meter jarak. So itu yang sama. Sepanjang eksperimen tu berlaku, kereta P lalu 2 meter, Q lalu 2 meter, R lalu 2 meter. Itu adalah certain distance, jarak yang ditetapkan tu. So dia punya constant variable dia nak tulis macam mana? Travel distance by car toys. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Okay. Macam tu cara nak tentukan. Constant variable biasa dia ada info dekat dalam soalan dia. Alright. Okay. Untuk next example, kamu refer pada next video. Video part 3. Saya berhenti dekat sini untuk part 2. Alright. Kita sambung part 3.